Itu dia kisah dua sahabat yang memang kita wajar puji. Kita bukan nak mengangkat cerita mereka yang kurang upaya, mampu membuat segala-galanya supaya dapat membangkitkan semangat kita, tapi sebenarnya kita ingin anda melihat daripada satu perspektif yang berbeza, bagaimana sikap itu sebenarnya boleh diubah dengan memotivasikan diri anda sendiri dengan cara bagaimana. Semua panduannya menerusi program Positif Pagi Isnin yang sering kita bersama dengan anda. Dan seperti biasa kita bawakan Cik Kim ke studio. Sikap adalah topik kita pada pagi ini. Bagaimana Cik Kim kita melihat perbezaan sikap yang ketara antara kita yang normal ini dengan mereka yang mempunyai ketidakupayaan, yang mungkin kalau kita pandang dengan mata kasar itu ketidakupayaan, tapi mereka berjaya dalam hidup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, Terence dan Hani. Saya terkesima bila melihat tadi bingkisan video tersebut di mana Cik Izam adalah seorang OKU. Namun saya tidak melihat dia sebagai OKU. Kerana saya melihat dia di dalam bentuk diri dia yang sebenar. Iaitu bagaimana dia mengoperasikan sikap dia. Sikap-sikap orang berjaya berbeza dengan orang-orang yang tidak berjaya. Ayo kita lihat di skrin dah depan berkaitan dengan tajuk kita khusus berkaitan sikap sikap. Baik. Silakan Cik Kim. Baik. Pertamanya, sidang penonton sekalian, terima kasih kerana menonton rancangan segmen Positif Pagi pada hari ini. Dan topik kita akan membicarakan berkaitan sikap sikap. Attitude is a magnet. What you think is what you attract. Maknanya attitude ada sebuah magnet yang mana kalau kita nak tarik sesuatu itu seolah-olah magnet lah. Apa yang kita fikir, apa yang kita sebut, apa yang kita dengar, apa yang kita buat, semua satu doa. So membentuk satu sikap. Dan kita lihat objektif topik ini, pertama kita fahami apa itu sikap. Ramai orang kata sikap, apa itu sikap dan sebagainya. Ramai orang kata sikap itu dalam diri, luar diri dan sebagainya. Kedua, bagaimana sikap diri terbentuk. Kita nak tengok bentuk kita punya sikap itu terbentuk daripada mana. Dan ketiga, aplikasi ayat memprogram minda sikap diri semudah A, B dan C. Ingin mengetahuinya tuan-tuan puan-puan, apa itu sikap? Kalau saya tanya Terence atau Hani, apa itu sikap bagi Terence? Sikap tu apa Terence? Sikap bagi Terence? Program kita lah, dalaman kita. Program dalaman. Hani, sikap tu apa? Tabiat kita. Tabiat. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Bila kita sebut sikap, itu adalah satu tabiat yang dalaman diri. Sebab hanya dalam diri sendiri yang mengetahui di mana letak duduknya sikap. Sebab itu kalau kita tengok antara kes-kes, kadang-kadang dia tahu sikap dia begitu. Contohlah kita makan buah limau, kan? Buah limau sekarang ni orang tengah makan, tengah drive, tengah makan buah limau, sedap gila buah limau tu. Okey, lepas tu dia tahu bahawa membuang sampah di luar itu adalah sesuatu yang tak elok. Namun ramai juga yang tetap membuang. Ramai orang tahu sikap dia tak bagus, namun berapa ramai yang sedar berkaitan dengan sikap. Baik, kita akan membuka talian untuk anda berhubung berkaitan dengan sikap dan juga bagaimana mungkin anda boleh mengubah pendekatan anda kepada sikap yang mana sedang anda amalkan ketika ini. Kita bersama dengan anda di talian 0322828578 atau 8579 untuk anda berinteraksi secara langsung bersama dengan Cik Kim. Ya, baik. Cik Kim, tadi cerita tentang orang kata dalam keadaan dia mungkin sebab dia dah terbiasa, dia rasakan tindakan dia membuang sampah tu ataupun apa sajalah yang berkaitan. Tak ada apa-apa. Dia rasa macam dalam tak sedar sebenarnya. Perah sedar katanya. Kalau sikap ni kalau kita tengok dari seluruh aspek NLP, Neuro Linguistic Programming, dia ada minda sedar dengan minda bawah sedar. Sikap kita terletak pada minda bawah sedar. Kalau satu iceberg itu kita boleh lihat di permukaan atas adalah sedar. Okey, yang di bawah itu, yang 90% boleh kita kalau guna sebaik mungkin kita akan program balik sikap kita. That's why sikap dalam diri. Dia tak ada benda lain lah. Sikap ni dalam diri. Kita tengok sebentar. Okey, sikap ni dalam diri. Okey. Saya teringat satu kisah saya sendiri lah. Dulu waktu tengah-tengah makan, lepas tu kita tak basuh pinggan. Bapak saya memang marah lah. Pantang lah. So, ulur tangan. Okey, maknanya kali pertama itulah dididik sikapnya, lepas makan basuhlah pinggan. Itu yang jadinya kadang-kadang kita lihat sekarang ni, bila kita basuh pinggan anak-anak dan sebagainya, kita minta dia
basuh saja tidak boleh. Sebab apa? Dia punya ram dalaman, otak dalaman, dia kata, oh ada agak sedikit bertentangan. That's why sikap kita nak kena program tiap-tiap hari. Dan bagaimana terbentuk, kita akan lihat bentuk dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Tuan-tuan perempuan boleh melihat dan boleh memiliki. Dia ada menyebut terapi positif berfikir. Dia ada menyebut ada beberapa belas cara kita membentuk sikap. Salah satu, tuan-tuan perempuan, adalah terbentuknya sikap melalui kita sebagai ibu bapa. Kalau ibu bapa seorang yang pengotor, anak-anak punya sikap pun akan ikut. Automatik. Kalau bersihlah dia. Sebab tu ada orang yang bila sikap dia positif, dia mengamalkan hidup gaya yang positif, maka dia akan lihat bagaimana kecemerlangan dia pada masa akan datang. Baik, kita bersama dengan seorang lagi tetamu istimewa kita pada pagi ini yang mana telah pun anda lihat dalam bingkisan tadi Hani. Jadi kita bersama dengan Cik Izam Rosli, Timbalan Presiden Pejabat Ketua Pegawai Operasi Kumpulan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Izam. Terima kasih kerana bersama kami. Silakan. Ya. Jadi ini banyak yang kita nak boleh belajar dengan Cik Izam sebenarnya. Sebab yang paling penting adalah bagaimana kita ni kan, kita sekarang ni saya rasa masalah kita Terence, kita kurang keyakinan bagaimana untuk kita ubah sikap kita. Cik, kita tanya terus kan. Okey, baik. Kita nak cakap tentang sikap ni kan. Apabila melihat kita lah yang normal ni macam seolah-olah kurang motivasi. Jadi apa selalunya Cik Izam sarankan kepada mereka? Ada tak mereka datang kepada Cik Izam tanya? InsyaAllah dia ramai juga yang datang pada saya berjumpa, menyatakan perasaan kagum dengan apa yang saya dah capai. Tapi sebenarnya ini semua adalah daripada pelbagai faktor. Kita bukan kejayaan itu milik kita semata-mata. Nombor satu, saya rasa kita kena percaya bahawa apa yang membina kita ni datangnya daripada Allah. Apa yang kita nak buat, apa yang kita fikirkan, apa yang kita nak capai is actually untuk mencapai kebahagiaan di hari kemudian. So kalau kita duk fikir yang kejayaan dunia semata-mata, tak banyak yang kita boleh capai, dan most likely kita akan jatuh pada depression bila kita tak dapat apa yang kita nak capai. Tapi saya bukannya pakar dalam bidang ini. Ini bercakap daripada pengalaman. Pengalamannya betul. Dan bagaimana pula bagi mereka, kita lihat ramai juga di kalangan mereka yang kurang upaya. Dia sama ada dia tidak boleh bercakap ataupun tidak boleh dengar sebagainya. Mereka seolah-olah macam kurangnya motivasi sebab ataupun mereka tidak ada satu saluran yang sewajarnya untuk mereka mendapatkan ilmu untuk mengubah sikap mereka. Daripada segi OKU, nombor satu, dia tak ada satu faktor yang boleh kita explain ke semua masalah yang dihadapi oleh orang OKU ni. Dia adalah daripada pelbagai faktor yang membentuk orang OKU ni. Apa yang saya dengan Encik Mohsin dah capai selama ni, nombor satu saya rasa adalah daripada sokongan dan bimbingan daripada ibu dan ayah saya, daripada adik-beradik kita. Dan apabila mereka memberikan kita macam dalam kisah saya diberi kebebasan oleh ibu bapa saya untuk melakukan apa yang saya nak buat. Saya diberi kepercayaan. Tidak ada sekatan. Adalah sekatan adalah batasannya, tapi batasan tu within kita tak adalah mengengkang, mereka tidak adalah mengengkang saya sampai saya buat A tak boleh, B tak boleh, C tak boleh, semuanya tak boleh kan. So kalau OKU pun diberi batasan sedemikian, saya rasa walaupun orang yang, kalau kita describe orang yang normal pun, seolah-olah orang OKU ni bukan normal, tapi orang-orang yang normal pun kalau apabila kita diberi kengkangan sedemikian, maka susah untuk berkembang sebagai seorang manusia. Mengimbau sedikit zaman silam Cik Izam, dan mungkin gambar-gambar ini ada membawa kembali memori silam yang lama dan bagaimana Cik Izam melalui kehidupan. Tapi saya rasa juga apa yang boleh kita ambil daripada pengalaman Cik Izam adalah persahabatan yang terjalin antara Cik Izam dengan Cik Mohsin. Memang suatu yang begitu kukuh dan terjalin begitu lama. Saya rasa itu adalah suatu yang cukup berharga untuk Cik Izam dan Cik Mohsin.
Saya dengan Mohsin ni is more macam, walaupun kita ni mempunyai kesamaan daripada segi KU1 kita, tapi itu saja yang kita sama. Saya dengan Mohsin ni sebenarnya opposite attracts. Kami banyak membangkang daripada segi pandangan masing-masing. Even tim bola pun kita sokong lainnya tim bola. Tapi daripada segi itu kita saling sokong menyokong di antara satu sama lain untuk mencapai apa yang terbaik untuk masing-masing. Dan satu persoalan saya nak tanya pada Cik Izam, apakah mencetus motivasi dalaman Cik Izam untuk menukar sikap Cik Izam? Sebab bila sebut OKU ni, pandangan masyarakat terhadap OKU pelbagai, dan secara peribadi saya mengatakan saya tidak mempercayai OKU kerana OKU itu hanyalah pada terminologi OKU. Terminologi sebab kalau ikut satu ayat tu, manusia dicipta sempurna, tidak cacat. Maka kalau kita berkata OKU, maknanya bukan dia yang cacat. Siapakah yang cacat tersebut? Bagaimana, apa yang benda yang mencetus diri? Nombor satu, kita kena fikir bahawa apa yang ada pada diri kita secara fizikal, secara pemikiran, secara emosi kita, ini adalah sebenarnya yang terbaik Allah beri pada kita. Kalau secara teorinya saya dilahirkan normal, mungkin saya menjadi seorang pembunuh bersiri, for example, ataupun jadi playboya ke. But this is the best for me. Inilah yang terbaik untuk saya, yang Allah berikan untuk saya, dan saya rasa yang terbaik itu mungkin bukan daripada segi di dunia ini, tapi di hari akhirat ni Allah akan membalas dengan kita doakan dengan pelbagai kebaikan. Daripada segi motivasi itu, benda tu datang secara apabila Tuan explain mengenai sikap tu, it is something that is already inside us. Ini adalah benda yang dalaman. Kita nak nak kata everyday kita duduk berfikir untuk motivasikan diri tu, tak juga. Sebab ini adalah satu yang normal. Kita nak mencapai kejayaan, kita ada matlamat hidup kita. Every day we are trying to do the best that we can. Baik. Itulah saya rasa Cik Kim, pembawaan diri tu, maknanya sejak dari kecil sudah pun ibu bapa pemain peranan, itu juga akan membentuk sikap kita apabila kita mendepani sesuatu situasi itu. Sebab kita tak nafikan juga mereka yang mungkin kemalangan dan kemudian jadi orang kurang upaya dan sebagainya. Tadi itu juga boleh membantutkan semangat mereka, dan apabila mereka menoleh kepada didikan mereka sebelum ni, mereka akan lebih yakin dan masalah itu hanya masalah kecil bagi mereka. Benar. Itu dari sebuah sikap, dia dalaman, benda tak nampak. Persoalannya, ramai orang tahu benda tu, namun ramai tak sedar. Sebagaimana kita tengok dekat kita punya skrin depan, kajian kes, ramai orang tahu sikap dia buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Ramai orang tahu. Persoalan berapa ramai orang yang tahu itu, dia sadar berkaitan sikap dia. Sebab tu saya terkesima bila seorang tu dia menulis, maaf ya tuan-tuan perempuan yang ada rahmat Allah sekalian, hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan. Maknanya sampai ada orang mengibaratkan sikap kita kalau kita buang sampah hanya monyet. Cuba kita tengok karakter monyet, kalau dia makan apa semua dibaling sana baling sini. Sebab tu saya agak rasa terkilan lah. Bagi segelintir masyarakat kita masih ada lagi sikap yang jenis sebegitu. Sebab tu tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka kalau kita lihat persoalannya, apakah kita ini nak letak diri kita sebagai sikap yang bagaimana, positif atau negatif. Baik, talian kita masih terbuka untuk anda 032282 8578 dan 8579. Bagaimana untuk kita mengubah sikap? Adakah ini sesuatu yang boleh, kalau seperti Encik Izam kata tadi, adalah sesuatu yang dalam, dan motivasi yang wujud pada Encik Izam datang secara semula jadi daripada dalam. Tapi kalau ada di antara kita yang kurang mempunyai sikap positif seperti itu, bagaimana untuk kita tanamkan benda itu dalam kita? Baik, tapi Cik Kim, sebelum itu kita ada pemanggil di talian. Hello. Selamat pagi. Ya. Hello. Assalamualaikum. Ya. Okey, boleh saya tanyakan kita soalan pada Cik Kim? Silakan. Okey, Assalamualaikum Cik Kim. Waalaikumsalam. Okey, berkenaan benda ni yang saya nak soal tadi, Terence pun dah ada sebut sejurus sebelum saya telefon untuk mengubah sikap kan.
Kan kadang-kadang kita rasa macam sikap ni lahir lebih kepada etika kita sendiri. Maksudnya macam apa? Macam seolah-olah ni macam benda tu atas inisiatif sendiri. Tapi saya nak ambil satu contoh kan, benda yang berlaku pada diri saya sendiri. Contohnya kan, macam saya dulu masa time semester break saya memang ada kerja dekat McDonald's, KFC dan sebagainya, jadi staff lah. Lepas tu biasanya bila kita makan, kita akan kemaskan tempatnya orang makan. Berbeza dengan layanan yang kita terima kalau misal kata pengunjung makanan tertentu daripada Eropah, kebanyakan daripada dia kemas sendiri meja dia. Tapi rakyat dekat Malaysia tak pernah kemas sendiri dan benda tu tak jadi salah pun, tak jadi dosa pun. Cuma saya nak kongsi satu pengalaman saya kan, bila saya pergi ke satu, tak perlu saya sebut lah, ada home decor, bersarapan di sana. Tiba-tiba kan saya bersarapan dekat situ, saya datang terlalu awal, belum buka lagi, jadi saya sarapan dekat dia punya cafeteria. Selepas makan, saya tengok meja kosong. Lepas tu kita tiba-tiba kan rasa macam segan, kita kemas diri kita punya meja. Sedangkan orang yang sama, kita juga, bila kita pergi ke kedai lain, tak ada kita buat macam tu kan. Kan? Jadi maksudnya, kadang-kadang kita rasa macam sikap ni datang daripada diri kita tau. Tapi macam mana kita nak bentukkan terutamanya masyarakat Malaysia yang katanya nak bergerak ke arah negara maju. Kalau nak bergerak ke arah negara maju tu, majoriti daripada rakyat kita mesti first class mind. Tapi kebanyakan daripada rakyat kita, sorry to say, third class mind. Tengok atas jalan raya je dah cukup lah. Tak perlu saya huraikan banyak situ lah. So yang saya nak tanya kepada Encik Kim kan, macam mana nak membentuk seluruh komuniti, seluruh masyarakat supaya mempunyai satu sikap yang beretika, yang profesional, yang ada ada words untuk Muslim lebih kepada membawa akhlak-akhlak Islam lah. Okay, terima kasih. Terima kasih Encik Khairuddin. Ya. Nampaknya